الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pagi hari Sabtu ni pagi hari biasa kita baca ayat-ayat Quran, tapi dengan sebab saya royak kemarin katanya kertas saya taik kasan dah, tapi kemarin baca saja, tak ada bagi kertas. Jadi hari ni bagi kertas kepada kita dalam tajuknya kenapa kita mesti kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil daripada ayat dalam suratul Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Ni kalau bagi kertas ke kita tak baca, duk rasa tak baca kita. Nah, kalau bagi kertas tak baca, maka saya tolong baca ke kita. Jadi kemarin itu saya baca hak di bawah. Saya baca 1 sampai 10 hak di bawah. Pagi hari ni nak baca 1 sampai 10 hak di atas tu. Alhamdulillah. Bertolak dari ayat dan hadis. Ni ada hadis kita baca dah kemarin dah. Hak Nabi ayat katanya tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada Nabi nah, lebih daripada diri dia, anak dia dan semua manusia. Bertolak dari ayat dan hadis tersebut, kenapakah kita diperintah supaya kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cuba kita tengok dah. Kerana kasih kepada baginda adalah salah satu dari usul iman. Baginda adalah pesuruh Allah kepada sekalian manusia dan jin sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah. Rasulullah masih lagi duk jadi rasul sampai ke hari kiamat. Bukan katanya Nabi mati, tamnaing Nabi habis, bukan. Tamnaing duk situ. Lepas tu bukan kepada manusia saja, bahkan kepada jin. Alhamdulillah. Yang kedua, kerana baginda adalah nur yang menyinari alam ini. Jadi cerah alam dengan membawa ajaran Allah dalam Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah ni kebanyakan ulama katanya As-Sunnah. Nah, yang disampaikan kepada umatnya melalui As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Nabi ni boleh katakan anak hari tak ada wanjuk mengajar. Oh, ya sama. Walaupun sore sama sore pun ya royak. Kepada orang ramai pun ya royak. Oh ya sama. Sebab tu ajaran Nabi ni memang banyak. Nah, kita ngaji pun kena jadi bersungguh kita ngaji. Ajaran Quran dan ajaran Sunnah. Yang ketiga, kerana baginda mempunyai sifat kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah dan di sisi manusia. Alhamdulillah. Sebab tu Tuhan rakyat dalam Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkatkan engkau, sebut engkau. Ya. Sebut di langit, sebut di bumi, nama Nabi tu. Orang selawat kepada Nabi pun tak ada putus-putus. Walaupun saat pun tak ada katanya orang berhenti daripada selawat. Seluruh dunia ni jangan dikira di tempat masing-masing. Seluruh dunia orang selawat kepada Nabi boleh katakan ada semua. Kalau tak negeri tu, negeri ni orang tidur situ, orang jaga sini. Gitulah. Bunyi semua sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni ayat katanya mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang rasul yang dibangkit di akhir dunia. Kira katanya nabi itu akhir dunia tu.
Sebab Rasul yang terakhir. Kita lah ni, kau lebih-lebih lagi akhir dunia. Sebab Nabi mati 1400 tahun lebih dah. Maka, kita sebagai hamba ataupun sebagai umat Islam ni, alhamdulillah, nah, ada Rasul yang mempunyai kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah dan di sisi manusia. Tidak ada bandingnya seperti baginda di dunia dan di akhirat. Allah, ini mulianya dah Rasulullah di sisi Allah dan di sisi manusia. Yang keempat, kerana taat kepada baginda dikira taat kepada Allah. Tuhan ayat katanya, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka orang itu dia taat kepada Allah. Sebab Nabi dia tak buat benda-benda karut, benda pelik-pelik, benda hak nak lu, nak tang, tak ada. Semua hak Nabi buat adalah menjadi contoh teladan supaya ayat di atas tu. Nah, semua ajaran yang disampaikannya adalah kebaikan yang menuju ke jalan lurus, selamat dan sejahtera. Alhamdulillah. Hak ni kita duk nak belaka dah. Jadi hak Nabi buat, Nabi royak, Nabi amal, semua tu adalah contoh teladan. Walaupun sekali Nabi buat, kita boleh ambil sebagai buat sunnah. Tapi ambillah hak Nabi duk buat sokmo. Nabi buat sokmo. Hak tu kira katanya sunnah tim-tim hak Nabi buat. Sebab dia buat sokmo. Walaupun sunnah Nabi ni ada laklai. Dan kadang-kadang Nabi buat lagu tu, Nabi buat lagu ni, buat lagu tu, buat lagu ni. Jadi banyak-banyak perkara Nabi buat. DalamរឿងNabi buat banyak-banyak pasang apa panggil. Maka kita pun boleh pilih. Nak pilih pasang tu pun boleh, pilih pasang ni pun boleh. Jangan hidup amal pasang ya di bodoh siapa tua duk amal hak tu ya. Ni tak boleh dak. Tu. Lepas tu yang kelima, kerana baginda lah yang menyelamatkan manusia dari kesesatan menuju nur cahaya. Salah satu daripada nama Nabi ni iaitunya Al-Mahi. Nah, Nabi sendiri royak di dalam hadis dia. Wa anal mahi. Apa? Al-Mahi ni maknanya akulah yang menjadi penghapus. Penghapus ni maknanya hapus kafir di atas muka dunia. Akulah yang buai kafir-kafir kufur yang manusia duduk pegang dengan benda-benda tak tahu gapo. Akulah yang seru manusia kepada Islam. Ambil orang hak kafir-kafir tu masuk Islam, masuk. Sebab itulah Nabi katanya wa anal mahi. Lepas tu Nabi hak ada digelar di dalam hadis ataupun dalam Quran banyak. Hak dalam Quran nama Nabi Ahmad. Seperti apa tu? Seperti hak Nabi Isa royak. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, belum ada tu. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tu. Aku ni mari untuk membenarkan Taurah dan Injil, dan aku beri berita gembira kepada kamu, hei Bani Israel, yang ada seorang rasul yang mari selepas daripadaku, namanya Ahmad. Ini sebut betul-betul dalam Quran. Sebab tu nama Nabi ni banyak dan sifat-sifat disebut pun banyak. Seperti apa? Nabi ni Abul Qasim. Abul Qasim gelar kepada dia sendiri, iaitunya Pak Qasim, sebab anak dia nama Qasim. Orang Melayu kita tak ada disebut pasal itu, tapi orang Arab dia ada sebut. Abu Hanifah, Abu Zaid, bukan nama dia tu, tapi sebut Pak Zaid. Pak Zaid, kita pernah tanya nama gapo? Zaid tu anak dia. Supaya Nabi Abul Qasim, sebab Qasim tu anak dia. Nama maka disebut Pak Qasim. Gitu. Nah, ni ada tempat ada orang Arab saja, ada orang Melayu tak ada. Orang seluruh dunia pun jarang nak ada selain daripada orang Arab ada.
Dikira katanya satu kemuliaan kita sebut nama, supaya kita sebut Tok Nebel tu nah. Kita tahu Tok Nebel nama Said, tapi kita tak panggil Said dia. Kita panggil Tok Nebel dia. Tok Nebel, Tok Ime, kita sebut, malah sebut nama dia. Tu hormat kepada dia lagu itulah. Jadi Nabi ni SAW dah, kerana baginda lah yang menyelamatkan manusia dari kesesatan menuju nur cahaya. Baginda tidak pernah apa mengaju. Saya tulis tak kena sikit situ dah. Baginda tidak pernah mengaju, bukan baginda tak ada. Tak ada situ. Jemu, malas dan mengundur diri. Tak biasa Nabi pasal noi cai. Tak ada. Berasa lah, ada lah sikit-sikit. Nabi duk dakwah orang menetai dia, orang katakan dia. Nabi pun manusia sepengal kita juga. Tapi Allah Ta'ala pelop cai dia. Banyak di dalam ayat-ayat Quran. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba umamun min qablik. Jika orang mari duk tak percaya kepada mung, bakit bohong kepada mung, hey Muhammad, maka mu ingatlah, faqad kadzdzaba umamun, maka umat-umat belum pada mung ni banyak hak duduk menetai rasul, tak setuju dengan rasul-rasul zaman-zaman dulu. Maka Nabi pun boleh kira katanya Allah Ta'ala pelop cai dia tu, dia pun rasa juga, yo bukan aku seorang duduk apa? Duduk dakwah orang menetai, tak. Semua rasul-rasul belum pada tu pun lagu tu. Tabiat manusia ni dia pasal tak terima ataupun tak boleh terima orang ngajar kepada dia benar kebenaran. Dia duduk dalam cemar, duduk dalam kafe, duduk dalam munafik, duduk dalam pasal tak kena. Orang mari duk kosek dia tu, dia tak say manusia. Dia lagu tu, tabiat semula jadi lagi. Kecuali orang yang Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia, barulah dia gambar, dia berasa sedar, dia berasa nak baiki. Itu tabiat manusia. Walaupun fitrah semula jadi manusia ni dia cuci kan. Nabi sendiri pun kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah suci, cuci bersih. Tapi bermari ke dunia ni, keluarga dia pasal mana, orang Arab tua dia pasal mana, maka galiknya orang dia jadi macam tu. Kalau dia duduk dalam sangkum jahat, galiknya orang dia nak jahat lah. Sebab wet lawn dia tu duduk jahat, karuk banyak. Nak buat lagu mana? Ni kena pakat-pakat dengar, pakat mengaji, pakat insaf, pakat terima. Terima kebenaran. Alhamdulillah. Sebab tu Nabi dia serupa juga dengan kita. Ada perasaan pasal kecut hati, tapi Nabi tak biasa royak kepada Allah. Ya Allah berhenti, aku nak wang tamnai dah ni. Nak yok dah ni tamnai aku. Tak. Semua rasul, semua nabi lagu tu lah belaka. Tong pachen dengan orang-orang pasal samsa, orang pasal kedabai belaka. Masya-Allah, sejak daripada Nabi Nuh. Belum pada Nabi Nuh ni, Tuhan tak ada royak. Katanya siapa belum pada dia. Tapi mula dia dengan Nabi Nuh, masya-Allah. Orang yang kena duk pachen, lawan, bukan lawan dak. Giduk royak kebenaran, tapi orang yang tak setuju dengan dia tu lawan. Sampai mati ya panggil. Bukan arti nabi, semua nabi tu nak pergi bunuh, nak pergi lawan puak-puak dia, tapi pergi royak benda yang baik. Nak apa? Nasihat, tunjuk ajar. Tapi orang tak seterima. Ni tak ada arah. Ya lepas ada mati tu baru tahu belaka tu. Sebab tu orang tak terima ajaran Nabi, ajaran Rasul belum pada ni. Kira tanya mula-mula manusia ada atas dunia. Siapakah kemarin kecek mudah-mudah, siapakah hari ni? Orang yang tak terima ajaran Allah, ajaran Rasul, semua sesat belaka duduk dalam kubur. Nak kelik ke dunia belaka. Minta dengan Allah, ya Allah, keliklah aku ke dunia semula. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami ke dunia semula. Kami nak amal soleh. Kerana kami sudah pun yakin. Yakin, mula-mula yakin iaitunya lubang kubur. Walaupun hakikatnya sebenar, lebih yakin lagi, iaitunya latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tengok. Ni tu heraya.
di akhirat sekali lagi. Kamu akan tengok cerak-cerak. Gapo neraka al-jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Lepas pada tu mu akan boleh tengok cerak-cerak dengan mata lendir kamu ni. 'Ainal yaqin. Lebih yakin dan lebih jelas dah duk depan supaya kita tengok matahari ketika tengah hari hak tak ada awal, tak ada hujan tu. Siapa lagi nak pergi bohong ayat katanya kita tak nampak matahari. Begitulah. Yang ke ni. Sikit lagi dah. Sebab baginda lah manusia dapat bertemu dengan nurul Islam. Allah. Nak. Sebab tu kita kena ingat semua jasa Nabi ni. Dengan sebab jasa Nabi boleh Islam sampai ke seluruh dunia, bukan tempat kita saja dak. Takdir Allah Taala betul-betul ni Islam sampai walaupun melalui sebab ni hak orang duk royak katanya mari daripada negeri tu negeri ni mari duk menego mari duk gapo, hak tu sejarah. Sejarah tu sejarah lah. Tapi hak sebenar Allah Taala tanda siap dah. Islam nak sampai weh di bumi tanah ni. Tu bumi tempat kita. Nak sampai negeri tu negeri ni alhamdulillah. Gapo lagi? Iman, akidah yang betul, akhlak yang mulia, ibadat yang sahih, cara hidup yang mulia, tinggi. Ni dah ni melalui Nabi belaka. Masya-Allah, daripada Gua Hira kalau kecek mudah-mudah. Nah, daripada Gua Hira sampai di Padang Arafah. Nabi seru manusia. Yang ketujuh, sebab baginda lah Islam tersebar ke seluruh alam, walaupun baginda sudah mati tetapi jasanya masih hidup dan diabadikan sampai ke hari kiamat. Sebab tu kita pun kena duk baca semua ajaran Nabi. Selain daripada kita baca Quran, kena baca juga, kena sebar juga, royak juga kepada orang, iaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, sebab baginda lah rahmat Allah Azza wa Jalla dipancarkan kepada sekalian alam. Sebab tu dalam suratul Anbiya yang Allah Taala firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ayat Nisa dalam Quran dalam suratul Anbiya, akhir-akhir suratul Anbiya. Tidak aku hantarkan kamu hai Muhammad kecuali untuk jadi rahmat kepada sekalian alam. Masya-Allah. Sampakah hari ni pun kita masih lagi duduk di bawah naungi ataupun payung rahmat Allah Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak, gitulah. Kerana kedatangan baginda ke alam ini membawa rahmat, kemudahan, kesenangan, keselamatan. Lepas tu ikutlah nak pergi bubuh perkataan gapo. Alhamdulillah, daripada umat-umat dahulu payah gotu payah gani. Kita pun diminta supaya berdoa. Tuhan kata gana, ajar kita supaya kita berdoa. Hak ni kita kena bubuh dalam doa kita. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Allah, janganlah kamu bebankan kami. Maknanya janganlah kamu duduk bangkap kami, kena pikul gotu, kena buat gani benda-benda hak kami tak kuasa. Tengok. Tuhan sendiri royak suruh kita berdoa. Lepas tu duduk di kita sendirilah. Nak berdoa setakat mana? Yang ke-9 baca sampai 10 ni dah. Kasih kepada baginda dan ajarannya menyebabkan seseorang sejahtera. Alhamdulillah. Kena pasal semua dah dalam hati kita. Aku kasih kepada Nabi, aku kasih kepada ajaran dia. Wasa nak amal, wasa nak buat. Alhamdulillah, sejahtera dah, diangkat darajat orang-orang yang kasih. Kasih kepada Nabi, kasih kepada ajaran Nabi. Dikasihi oleh Allah dan makhluknya dan terhindar dari dosa dan maksiat. InsyaAllah orang ada duduk dengan ajaran Nabi semua, dia tak pergi buat maksiat. Nak pergi buat maksiat lagu mana lagi, dia duduk ngaji ajaran Nabi, dia duduk amal ajaran Nabi. Akhir sekali, setiap orang yang kasih kepada baginda di dunia ini akan bersama dengan baginda di akhirat. Ni kita pun harap mudah-mudahan insya-Allah kita pun duduk sekali dengan Nabi juga, walaupun manusia dah tahu berapa puluh ribu juta. Nak. Tu. Tapi
dipilih manusia, masya-Allah. Kita nak royak katanya kita ni beleh, tak pandai, gorak-gorak kita. Tapi Nabi ya kira belaka dah umat dia. Ya kira belaka, tak ada kira katanya mari negeri mana, kulit warna gapo. Insya-Allah kita akan boleh jabat saleh belaka dengan Nabi. Nah, boleh peluk belaka dengan Nabi. Wallahu alam lah hak tu Allah Taala di akhirat sikit lagi. Kita tak tahu, tak gambar katanya macam mana. Nah, urusan Nabi dengan umat dia. Tapi kita yakin kalau sekiranya kita betul benar sungguh duduk di atas muka dunia, ambil ajaran Allah, ajaran Nabi, nah, ulama-ulama tu yang mari tolong kita. Mari nak nampak ajaran Allah macam mana, ajaran Nabi macam mana. Alhamdulillah. Semua tu pakat nak pergi jumpa dengan Nabi. Sebab tu Nabi sebut al-mar'u ma'a man ahab. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari 9198. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia kasih. Maknanya tiap-tiap orang ni akan bersama di akhirat sikit lagi dengan orang yang dia kasih di atas dunia. Kasih kepada siapa? Hang duduk sekali dengan orang tu. Sebab tu kita jangan duk kasih tak tentu kalu. Kasih kepada orang kafir. Cecu orang kafir. Nah, duk royak katanya, oh aku ngedang ni lah. Jam tak rapat aku. Cer tu. Kalau dia edang duduk dalam perut kita, teruk, duduk sekali dengan edang sikit lagi. Edang nak pergi neraka. Tu misal saja. Lepas tu misal kias sendirilah kita dengan siapa. Sebab tu kita kena royak katanya, kita nak duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah. Untuk baca 10 perkara untuk jadikan sebagai janji hak kemarin katanya bagi ketah kepada kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.